ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين التائبين المستغفرين يا الله يا أرحم الراحمين. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kelapangan pada kita pada malam ini untuk kita sama-sama berada di rumah Allah Subhanahu wa taala ni. Mudah-mudahan kita dapat ambil manfaat sikit sebanyak daripada apa yang kita bincangkan pada malam ni. Sepatutnya pada malam ni kita mula kitab yang baru lah kot ya. Kerana kitab Faridatul Faraid tu kita dah tamat. Saya pun ingat-ingat lupa lah tapi dimaklumkan dah habis mana saya. Jadi dah tamat, kita akan mula kitab baru lah. Saya bercadang nak baca hadis 40 oleh Imam Nawawi. Hadis 40 oleh Imam An-Nawawi. Syarahnya saya dah siapkan. Jadi kalau mudah-mudahan masjid setuju lah kot ya. Syarahnya saya dah siapkan. Kitab ni cuma tak cetak sempurna lagi. Jadi nanti kalau dah dicetak bolehlah siapa yang nak untuk kita gunakan sebagai bahan pengajian kita. Syarah hadis 40 oleh Imam Nawawi. Untuk malam ni insya-Allah kita mukaddimah dulu untuk hadis 40 ni. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, seperti mana kita maklum, masyhur lah kot yang kita di kepulauan Tanah Melayu ni masyhur lah dengan nama Imam An-Nawawi Yahya ibn Sharaf, Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi. Ya, orang sekarang ni di Syria lah tempatnya. Nawa, nama perkampungan tu Nawa. Seorang ulama yang masyhur, hidup sekitar 600 Hijrah. Mana selepas daripada Imam Ghazali. Imam Ghazali 505 meninggal kan, dia 600 lebih. Jadi hidup sekitar 600 lebih Hijrah gitu. Masyhur kerana apa? Imam Nawawi ni ya, seorang ulama yang di samping keilmuan dia adalah ulama yang amilin, ulama yang jenis beramal dengan ilmu dia. Mutqin, maknanya mahir dalam segenap bidang ilmu. Ilmu hadis banyak dia tulis kitab. Kalau fiqh tu majmu', masyhur lah kita dengar kan. Dan kitab-kitab yang lain dalam Riyadhus Salihin, ya, kitab berkaitan dengan hadis yang bercampur padanya berkaitan dengan fiqh dan juga berkaitan dengan ilmu tasawuf dan akhlak. Dan antara kitab yang cukup masyhur tulis Imam Nawawi adalah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Masyhurnya kemudian Al-Arba'in An-Nawawiyah, yakni kitab 40 Imam Nawawi. Sebab apa? Kerana di sana banyak lagi kitab-kitab 40 hadis ni banyak tulis. Antaranya 40 fi usuluddin. Zaman sekarang ni lagi banyak 40 fil fitan. Kan? Jadi 40 tu banyak. Maka orang nisbahkan kitab ni Al-Arba'in An-Nawawiyah. Maksudnya kitab 40 oleh Imam An-Nawawi. Lebih Imam Nawawi ni sebenarnya kita sebut tadi ya, kerana keilmuan dia dan juga kerana dia itu beramal dengan ilmu dia. Tegas orangnya tapi lembut tapi tegas. Yang tu payah sikit nak jumpa. Kadang-kadang tegas tu bengking terus kan. Tapi Imam Nawawi dia lembut.
tapi tegas. Lembut dia ni, kalau kita baca kitab dia, kita boleh rasa dia tu lembut. Dia lembut dia. Macam kita baca syarah Muslim, Imam Nawawi dia syarah Sahih Muslim, masyhur lah syarah itu kan. Jadi bila kita baca kitab tu, rasa dia tu seorang yang orangnya perwatakan dia itu lembut. Tapi tegas macam mana? Bila perkara tu betul, maka dia akan sebut. Sebab itu bila dia bertentang dengan raja pada zaman dia, Zahir Bebrus. Ini kalau baca pasal Zahir Bebrus ni, patutnya orang kenal lah, banyak lah nak baca tentang Zahir Bebrus ni, masyhur dan seorang raja yang baik lah sepatutnya lah. Maknanya dia ada sumbangan besar kepada Islam. Tapi bila Zahir Bebrus ni buat perkara tak betul, Imam Nawawi tak setuju sampai kena buang negeri lah. Nak buat macam mana kan? Sumbangan besar Zahir Bebrus ni kat mana? Dia sekali dengan Qutuz melawan dengan Mongol, Tatar dan Mongol dalam satu perang masyhur lah kalau bulan puasa orang nak sebut. Peperangan Ain Jalut. Ain Jalut ni dekat Palestin, lebih kurang dekat situlah. Lah tu kalau Islam kalah kat situ, rasa lebuh lah, habis Tapi dekat situ maknanya pertahanan akhir tu Islam menang. Habislah kalah. Baghdad apa semua habis, jatuh kan. Khwarizmi apa semua jatuh sampai Baghdad pun jatuh. Tapi bila nak pergi serang ke Mesir, tentera Mesir keluar. Pemimpin dia siapa? Antaranya Qutuz, antaranya Zahir Bebrus. Menang dekat Ain Jalut. Tu sumbangan dia lah kan. Tapi silap dia pun ada. Yang silap ni ulama' kena tegur. Ulama' kena tegur. Dia nak kutip macam lebih kurang kutip cukai lah, lebih kurang kan. Dia nak kutip cukai. Tujuan kutip cukai ni apa? Kerana nak mendanai tentera Islam lawan tentera Mongol pula. Gitu kan. Kemudian tu kan. Jadi nak kutip cukai, maka Imam Nawawi tak setuju. Apa alasan Imam Nawawi tak setuju? Kerana Imam Nawawi dia kata boleh nak kutip cukai, nak kutip duit, ambil duit secara paksa daripada orang Islam yang miskin ke, yang kaya ke, yang miskin lah kan. Dia nak kutip secara merata ni, semua orang dia nak kutip ambil. Boleh, dengan syarat duit kerajaan mendadak dah, duit orang kaya dulu ambil habis, barulah kutip orang miskin. Tu tahap-tahap dia. Jadi bila dipanggil oleh Zahir Bebrus, kenapa kamu tak setuju dengan tindakan kerajaan untuk ambil duit orang ramai kan? Untuk tujuannya baik. Tujuannya untuk pertahankan negara Islam, tahankan nyawa orang Islam juga. Maka Imam Nawawi sebut, jelas sebut tak setuju. Kenapa? Kerana aku tahu kamu ni dulu miskin, sekarang kamu kaya. Kamu ada khadam sekian banyak, setiap khadam kamu ada emas banyak. Kamu ada hamba perempuan 200 orang. Jadi sepatutnya sebelum nak pergi kutip, ambil secara paksa duit orang Islam, kamu tu sendiri jual dulu 200 orang hamba perempuan kamu tu. Cukup 4 orang jadilah. Ni kamu ada 200. Kadang-kadang kamu kaya macam tu, kamu nak kutip daripada orang Islam pula. Tak boleh. Maka Imam Nawawi kekal kata tak boleh, sehinggalah raja marah, terpulanglah kan. Jadi itu Imam Nawawi ni dia lembut tapi tegas. Kita pun mudah-mudahan apa itulah ya. Tapi payah nak jumpa ya ulama apa itu kan. Saya ni pun berani sebut je. Kita sebutlah ya. Mudah-mudahan nanti lahirlah daripada kalangan kita hak berani-berani ni kan. Hak berani sebut ni. Tak ramai orang berani ya. Saya duduk pergi mesyuarat banyak, saya duduk masuk mesyuarat kan. Orang agama bukan besar mana pun orang cakap tu tak betul, dia cakap tak betul bukan besar mana pun kan. Tapi tu pun tak berani nak cakap. Tengok bawah daripada awal mesyuarat sampai habis. Kalau angkat kepala kena.
Tak bolehlah sampai macam tu kan. Jadi yang mana yang betul tu, itu contoh syakhsiah Imam An-Nawawi. Kita ni orang Islam mudah aja, dengan raja, dengan pemerintah ni secara prinsipalnya wajib taat. Tu ahli sunnah wal jamaah, wajib taat. Ya ayyuhallazina amanu athi'u Allah wa athi'u Rasul wa ulil amri minkum. Taat Allah, taat Rasul, taat ulil amri. Wajib kan? Cuma kalau dia bercanggah, itu kita pakai kaedah la ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tak boleh taat kepada makhluk dalam perkara yang memaksiat ataupun menderhakai akan pencipta, ini Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita ni musim PKP ni wajiblah patuh jauh kan, jauh jarak ni kan. Ini wajib nak sembahyang dekat-dekat pula. Lagi apa lagi guideline kena ikut ni? Kena bawa sejadah kan? Bawa lah sejadah. Masjid dah ada sejadah. Masjid lah ya. Guideline kata kena bawa lah kita. Adalah alasan-alasan dia. Kadang kita faham, kadang kita tak faham. Tapi kerana kepatuhan tu wajib, kita patuhlah. Kadang guideline ni pun pelik-pelik juga. Saya pun tak faham kadang. Contohnya apa yang tak faham tak boleh qabliyah, tak boleh ba'diyah. Saya pun tak faham. Tapi sekarang saya tak faham. Tak faham membuat je lah. Nak buat macam mana? Setengah saya dulu tak faham, lepas tu faham. Tak apalah kan. Contoh dulu kan, yang waktu tempoh tak boleh mari masjid, ingat tak? Kan? Tak boleh mari masjid tu kan. Tapi pasar raya boleh pula. Pasar raya lagi teruk. Lagi teruk dia punya, apa orang panggil? Jam terus. Saya duduk di Ipoh kan. Ada sekali tu keluar pagi sebab saya tak mau nak crowded ramai-ramai ni kan. Jadi kita keluarlah pagi, pergi ke Medan Meru tu. Pukul 7 lebih tu 8 lah. Anggar sampai tu 8 lebih dia buka dah kan. Jadi kita masuk. Tengok beratur tu sampai ke bawah. Dia punya beratur tu Medan kan atas. Dia punya beratur sampai ke bawah. Apa-apa apa tu? Boleh pula. Yang aku nak pergi sembahyang maghrib jemaah ni tak boleh kan. Jadi tak faham. Tapi kemudian kita tengok ialah langkah-langkah kerajaan ni, kadang kita faham, kadang kita tak faham. Tapi kerana kaedahnya kena patuh, selagi mana tak bercanggah kita patuhlah. Kan? Kemudian barulah kita faham. Bila sembang orang yang reti ni, dia kata tujuannya supaya tak mencalakan nama Islam. Kat mana tu? Takut ada nanti kluster Masjid Rizwaniyah. Itu tak cantik. Tak cantik Kalau ada kluster Maidin, tak apa, Maidin pasar raya lantak lagi lah kan, tak ada masalah sangat. Tapi kalau kluster masjid negeri, bunyi masjid tu kan, macam sebelum ni ada kluster apa? Kluster tabligh tu kan, dia sikit sebanyak tu kan, dia macam dia macam terasa macam Islam tu ada gitulah. Jadi kerana nak jaga nama agama, maka tak dibenarkan. Sehingga sekarang ni barulah dibuka sikit-sikit. Setengah perkara kita faham, setengah perkara kita tak faham. Tapi hak tak faham tu buat-buat faham, kita follow je lah. Follow atas apa? Atas ayat tadi. Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Tapi sekarang jangan lupa tuan-tuan Sekarang jangan lupa, saya nak peringat jugalah sikit kan. Kita dalam Islam ni, hak mana selagi kita boleh buat, kita buat. Itu ma la yudraku kulluhu la yutrak kulluhu. Mana hak tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Maksudnya hak mana kita boleh buat, kita buatlah. Contoh. Bila sah semayang, kita sekarang ni dilarang untuk rapat. Kena ada 1 meter kan. Tak apalah, kita follow. Tapi banyak perkara berkaitan dengan saf kita boleh buatlah. Contoh, kita boleh samakan saf belakang tumit tu kan, sama. Pastikan sama, jangan tak sama pula. Banyak masjid saya pergi kan,
ke semua orang bawa sejadah masing-masing, dia hampar sejadah dia ikut sejadah dia. Sebab sejadah dia tak depan imam ni kan. Tapi bila dia hampar sejadah, jangan ikut sejadah dia tu. Ikut mana? Ikut garis belakang tu juga. Tu garis kita tu kan. Ikut garis tu. Ikut sejadah dia hampar tu. Kerana apa? Kerana menyamakan saf itu satu tuntutan. Jadi nak dekat tak boleh, tak apalah. Tetapi kita boleh tak nak samakan saf? Boleh je kan? Tak ada guideline yang kata sah kena kan? Tak ada guideline yang kata macam tu kan? Jadi kita boleh samakan saf, maka teruskan samakan, pastikan saf kita sama. Gitu. Sebab saya tengok setengah banyak masjid saya pergi semayang kadang kan, singgah semayang, tengok apa saya ada orang ni tak sama saf ni. Padahal Nabi kata la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu ala qulubikum. Hendaklah kamu semua samakan saf kamu. Sama saf. Ataupun kalau kamu tak samakan saf, nescaya Allah Subhanahu taala akan menjadikan hati-hati kamu itu saling bercanggah, mana bergaduh. Gitu. Jadi kita jagalah. Sama juga kan saf ni, penuhkan saf pertama dulu, baru saf yang kedua. Yang tu boleh buat tak? Boleh je kan? Tak ada guideline yang kata tak boleh. So kita buatlah. Maknanya saf pertama penuh, dah saf pertama penuh, baru saf kedua. Saf kedua penuh, saf ketiga. Sama juga, saf tak boleh berat sebelah. Saf tak boleh berat sebelah. Itu tak ada halangan. Kerana Nabi SAW sebut kepada kita, Nabi kata fawassitul imam. Hendaklah kamu tengahkan imam. Maksud bila tengahkan imam, tak bolehlah kiri lebih kan? Ataupun kanan lebih kan? Tak boleh, dia kena balance. Balance. Mazhab kita taklah straight sangat buat soft ni. Tapi kalau mazhab lain, soft tak betul, batal sembahyang. Mazhab-mazhab lain soft tak betul, sengit ke apa ke kan, batal sembahyang. Kerana hadis tadi ni kuat ni, dilalah ataupun sebutan hadis tu bunyi tu kuat sehingga boleh membawa kepada makna wajib tak sempurna, batal sembahyang. Jadi sama-samalah perkara-perkara yang lain juga kaitan dengan PKP ni. Walaupun kita dilarang beberapa perkara, tapi beberapa perkara kita boleh buatlah setakat mana boleh. Salam tak digalakkan salam, mana berjabat tangan tak digalakkan, gitu tak? Tapi beri salam ada tak? Tak boleh. Tak ada, boleh kan? Beri salam boleh kan? Jadi berilah salam. Jangan jabat tangan tak boleh. Sekali salam-salam tak bagi. Kan? Janganlah pula macam tu kan. Kadang-kadang dia dah terhenti, yang ni dia terhenti habis semua. Jabat tangan tak boleh, senyum boleh. Senyum boleh tak ada guideline kata tak boleh senyum. Senyumlah. Gitu kan. Itu kaedahnya yang disebut dalam agama kita. Mana hak tak boleh buat tu biarlah tak boleh buat. Tapi hak mana boleh buat, kita pastikan kita buat. Baik, masuk kepada perbahasan kita bahasan kita pada malam ni. Kita baca sikitlah kaitan dengan hadis 40 ni dia ada 42 buah hadis. 42 buah hadis. Mukadimah sikit tentang kandungan dia. 42 buah hadis tapi dinamakan sebagai hadis 40. Sebab tak sedap lah hadis 42. Tak sedap bunyi kan. Hadis 40 lah, senang. Kita bundarkan. Maka disebut hadis 40. Tapi sebenarnya ada hadis kesemuanya 42 buah. Dan Ibn Rajab Al-Hambali apabila dia syarah kitab ni, itu tebal lah. Ibn Rajab Al-Hambali dia syarah Arba'in Nawawiyah ni, dia percukupkan berjadi 50. Gitu ya. Daripada 42 dia tambah lagi 8 hadis berjadi 50. Specialnya hadis 40 Imam Nawawi ni apa? Kerana Imam Nawawi nanti mungkin kita baca, ni sekadar nak mukadimah kerana Imam Nawawi dia sebut hadis 40 ini, 42 buah hadis ini, pada setiap satunya dihimpunkan ada padanya prinsip-prinsip asas Islam. Itu qawaiduddin. Maknanya bila kita habis mengaji 42 hadis ni, secara amnya kita faham apa dia Islam.
Itu prinsip-prinsip asas Islam tu kita faham. Dan banyak perkara tuan-tuan, kalau kita faham hadis 40 ni, banyak perkara tak payah tanya ustaz pun tahu. Kita boleh faham sendiri. Sebab dia bincang tentang prinsip-prinsip asas. Macam darurah, kan? La darar wala dirar. Itu prinsip asas tu. Ini sebab apa tak boleh rapat-rapat ni? Sebab apa dibenarkan? Sebab apa dibenarkan tak perlu pergi sembahyang Jumaat? Udah sekarang ni seronok pula tak sembahyang Jumaat. Itu timbalan mufti tulis, kan? Timbalan mufti menulis, dia kata sekarang ni kan lebih kurang dia tulis kan. Udah ramai pula lelaki-lelaki yang merasa lazat tak sembahyang Jumaat. Kan? Dia rasa seronok pula tak sembahyang Jumaat sekarang ni. Dulu memanglah tak boleh, sekarang dah boleh, kenalah keluar. Tu kawan-kawan tanya kan, ustaz siapa nak pergi? Udah confirm masjid tu penuh. Oh gitu pula ada takwil kan. Alasan untuk tak pergi Jumaat, apa hukum tuan-tuan? Memang penuh pun masjid kan. Masjid ni penuh tak? Penuh kan? Rasa penuh lah. Atas penuh tak? Atas tak boleh. Bawah saja. Penuh tak? Esok lagi strict kan? Esok boleh atas. Luar boleh tak luar? Luar tak boleh. Tapi surau boleh dah kan? Dulu kawan-kawan saya tanya, kami ni kena keluar rumah ke tak keluar? Kena keluar rumah ke tak keluar rumah? Nak pergi sembahyang Jumaat. Padahal kami tahu dah masjid penuh kan? Kena keluar ke tak kena keluar? Macam itu pula tanya kan? Dia kaedah dia macam ni lah. Kita sendiri pun kan, katalah kita tengok, katalah kita tertidur. Contoh ni kita sendiri pun mungkin terjadi kat kita kan. Kita tertidur, sedar-sedar satu suku. Kita pun siap-siap ambil semayang apa semua kan, siap sejadah apa nak mari. Tengok jam dah 1.25. Kena mari ke tak kena mari? Azan 1.30, lebih kurang kan. Sekarang azan pukul apa? 1.24 kan. Betul, Zuhur 1.24. Dah masuk Zuhur dah, azan dah, wajib tak kita mari? Tu dah bunyi dah tu kan, tak boleh masuk pun. Gitu kan. Tak boleh masuk pun. Tak apalah sebab kita tertidur kan. Ini yang setengah-setengah ni memang dia set daripada awal dah. Pukul 12.30. Tak tidur apa pun, tapi memang tak mau mari. Sebab apa tak mari? Tak boleh masuk pun. Sembang kawan dia kan, 12.30 kan. Pergi tak? Tak pergi. Tak boleh masuk pun. Tengok jam 12.30 lagi. Kalau kita terkejut tadi kan, kita tertidur terkejut tadi kan, wajib mari tak? Dekat situ tengok keadaan macam mana. Kalau kita secara yakin, kalau kita secara yakin, kita yakin kalau kita bila kita mari masjid penuh dah, tak wajib keluar. Duduk dalam rumah semayang Zuhur. Yang sembahyang Jumaat pula lah. Tentang sembahyang Jumaat 2 rakaat, dia nak sembahyang Jumaat juga kan. Sembahyang Zuhur 4 rakaat. Jamak pun tak boleh, qasar pun tak boleh. Kita orang sini dah. Kalau dia yakin bahawasanya masjid penuh, maka dia tak wajib mari. Dia sembahyanglah di rumah 4 rakaat Zuhur. Kalau ada isteri, sembahyanglah jemaah dengan isteri. Gitu kan. Tapi satu point nak sebut ni, macam mana yang dia boleh yakin masjid penuh? Macam mana dia kata yakin masjid penuh? 12.30 penuh lah. Masjid sebelah sana dia tak tahu. Masjid Talang. Okey. Masjid Talang dia tak tahu. Kalau dia tak tahu Masjid Talang penuh tak penuh, dekat je kan, dia kena pergi Masjid Talang. Walaupun setengah mazhab kata tak boleh keluar Korea semua, tapi kita pegang kat sini kerana keluasan ada waktu ni kan, kita boleh pergi sana. Tambah kalau esok surau dah boleh.
Hak cerita 12.30 ni tak laku dah. Kan? Cerita 12.30 tak laku dah esok. Sebab apa? Sebab surau beliau buka. Okey, kat mana yang dia kata yakin memang penuh semua? Kalau ada, dia mesti ada, orang kata apa, faktor yang menyebabkan yakin tadi. Contohnya kan, orang masjid telefon, ataupun dia masuk dalam grup masjid hantar, dia pukul 1 suku, masjid sudah penuh, tiada jemaah dibenarkan masuk. Okeylah. Surau sebelah tu pun hantar juga, tak boleh masuk dah. Okeylah. Itu maksud yakin. Yakin mesti ada dia punya, orang panggil apa, bukti dia. Bukti dia ya. Bukti tu mesti ada. Kalau tak ada, dia kena keluar rumah dan dia kena usaha. Dia. Kalau tak yakin pun tak apa, turun sikit, zon rajih boleh lagi. Zon rajih ni berat sangka, tapi berat sangka pun mesti berasaskan kepada bukti juga, hujah dalil-dalil yang menunjukkan. Gitu Contohnya bulan lepas dia datang, minggu sebelum tu dia datang, itu dah kira zon rajih. Dia datang lewat sikit tu pun dah sipi-sipi dah. Kan? Ni dah azan, lagi lah tak boleh. Itu pun kira zon rajih. Boleh dipakai. Kerana dalam Islam ni az-zan yang tanzilu manzilatal yaqin dalam bab fiqh. Tapi kalau dia tak ada apa-apa petunjuk, tak ada apa-apa dalil, tapi dia kata penuh dah, itu tak boleh. Boleh jelas ke tu? Kalau esok lebih-lebih lagi. Kerana esok pertama kali surau dibenarkan Jumaat. Esok Jumaat kan? Pertama kali dibenarkan. Sebelum ni tak pernah sepanjang sejarah Malaysia saya tahulah. Tak pernah dibenarkan. Jadi esok kali pertama dibenarkan. Jadi kalau dia terkejut bangun 1.25, macam mana? Wajib tak dia pergi cari surau? Dia kata minggu lepas aku sipi-sipi pun dah tak boleh masuk dah. Kali ni dia tak sipi-sipi pergi surau lagi. Maka kerana itu wajib tak dia pergi cari surau? Wajib dia pergi cari surau. Gitu kan? Wallahu a'lam ya. Ini nak kata fatwa dah lah kan, tapi perbahasan fiqahnya macam itulah. Dia ada lagi satu penyakit dalam musim PKP ni, bab sembahyang Jumaat lah Dia penyakit apa? Dia panggil kita orang panggil apa? Kalau dalam bahasa bahasa akhlaknya dia panggil isar. Isar ni apa? Kita utamakan dulu orang. Itu ada Quran turun tu tuan. Quran turun tu. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Wa yu'siruna, isar. Utamakan orang lain dulu. Itu cerita turun ayat itu cerita bab perang. Bab perang kan, waktu dah habis perang, yang mana hak cedera-cedera ni kan nak air lah, nak minum air, dahaga kan. Kita bila nak mati esok dahaga lah. Ini memang orang duk cerita, saya tak mati lagi tapi orang cerita. Bila mati esok, nak mati tu dahaga. Jadi bila dah bertebur ramai orang mati ni, orang bawa lah air kan, bawa ke seorang ni, dia kata tak apa, bawa pergi ke sana nak air lagi. Pergi ke sana, kawan nombor 2 ni kata, hak sana lagi nak air, pergi ke dia dulu. Pergi ke sana, lepas tu patah balik hak nombor 1. Hak nombor 1 dah syahid. Pergi hak nombor 2 syahid. Itu namanya apa? Isar. Turun ayat wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Itu betul. Jadi dia pun kata, Jumaat ni pun aku isar juga. Bagilah orang lain dulu sembahyang. Ini tak boleh. Ini salah faham. Ini salah faham tentang agama. Salah faham. Bab fardu ni kita selesai diri kita dulu. Usaha kita untuk cuba untuk menyempurnakan kefarduan.
Baik, kita masuk kepada yang disebut oleh Imam An-Nawawi. Saya mengaji dulu, guru saya dia baca, dia terus baca ya. Hadis yang pertama kan, hadis awal. Dia tak baca yang muqaddimah ni. Dia baca gitu waktu saya ambil sanad dulu kan dengan Syekh Muhammad Al-Murabi'. Kemudian Syekh siapa lagi, Nawawi. Macam tu juga waktu ngaji di Jordan dulu kan, dia mengaji dia terus baca je hadis. Tak apalah mana bersanad lah. Tapi saya nak baca jugalah muqaddimah Imam Nawawi ni kerana bagus, ada manfaat, boleh mudah-mudahan kita boleh ambil. Ngaji dengan Syekh dulu dia terus baca je hadis 40 tu kerana dia nak bagi sanad. Dia tak baca muqaddimah ni. Tapi kita bacalah malam ni ya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi telah berkata rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Maksudnya apa? Aku mula menulis kitab ni dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kita pun samalah bila kita baca bismillah, jangan faham dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani aja. Tak sempurna faham tu ya. Tak betul faham tu. Faham tu pun tak sempurna dan tak betul. Kalau kita tanya orang, semua orang tahu makna kan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa makna? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Tapi kalau kita faham macam tu saja, sempurna tak makna? Tak sempurna. Mesti ditambah. Apa nak ditambah? Apa benda kita nak buat waktu tu? Tambah. Bila kita nak makan kan? Kita nak makan, kita baca bismillah tak? Maka kita pun baca bismillahirrahmanirrahim, tapi kita hadirkan makna dalam diri kita. Aku makan dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ataupun kemudian pun boleh, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, aku makan. Itu maksud dia. Itu yang tepat. Ini kita panggil apa dalam bahasa Arab? Kita panggil dia takdir. Takdir ni maksudnya apa? Menganggarkan apa? Anggar, ada maknanya dalam kepala, tak disebut pada lidah. Itu nama dia takdir. Kita pun guna juga, selalu kita guna pun. Nak pergi mana tu abang? Kedai. Tahu betul? Orang rumah tanya kan, ayahnya nak pergi mana? Kita jawab, ayahnya hendak pergi kedai. Macam tu kita jawab. Tak kot kan. Ayahnya nak ke mana ni? Kedai. Apa mana kedai tu? Maksudnya ayahnya hendak pergi kedai, tapi kita sebut kedai. Siapa mengajar malam ni? Ustaz Faizal. Ke kita sebut yang mengajar pada malam ini ialah, ada sebutnya tu? Dah lah, tak sebut kan? Kita terus sebut je, Ustaz sekian. Ustaz, kita sebut Ustaz tu kan, itu ada takdirnya. Takdirnya apa? Tadilah. Yang mengajar pada malam ini ialah, itu takdir dalam kepala kita, tapi kita lafaz di mulut Ustaz saja. Kenapa? Kerana kita pun faham, orang yang tanya pun faham. Itu maknanya takdir. Kita orang pakai dalam bahasa kita yang kita guna sehari-harian. Jadi bila kita baca bismillahirrahmanirrahim, makna hak tepatnya perlu masukkan takdir tadi ni. Ya, gitu ya. Kita naik kereta kan, kita pun baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang kita faham makna dia apa? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, aku naik kereta. Itu baru rasa sikit. Tak terasa ke? Kalau kita faham macam tu, terasa tak kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Terasa sikit kan? Gitu ya. Maka begitulah para ulama kita bila tulis kitab ke, buat apa ke, maka akan mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin zibalin lam yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Semua perkara yang punya manfaat, yang punya kepentingan, kalau tak mula dengan bismillah, maka terpotong. Maksud terpotong kat situ, terkurang. Apa yang kurang?
keberkatan. Tu kurang dia. Dia orang tanya apa hak kurang kalau tak baca bismillah ni? Kalau makan tak baca bismillah, apa kurang dia? Kurang kenyang. Ada kenyang-kenyang juga. Kenyang-kenyang. Dah makan 3 pinggan takkan tak kenyang? Kenyang. Tapi yang kurangnya apa? Keberkatan. Tu ya. Jadi semua perkara kalau penting mesti mau baca bismillahirrahmanirrahim. Hatta nak masuk bilik air, penting ke tak penting masuk bilik air? Masuk bilik air penting tak penting? Penting. Teramat penting. Separuh dunia ni adalah buang air. Buang air. Harun Rashid tanya kan, apa nilai dunia? Diberi misal macam tu saja. Buang air tu separuh dunia. Penting. Jadi bila nak masuk bilik air kena baca bismillah tak? Baca bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya apa? Aku masuk bilik air dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kemudian Syekh kita macam sebagaimana kitab-kitab yang lain juga disambung dengan alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Kalau kita tengok kan, kitab-kitab mana pun, kalau ulama-ulama dulu tulislah, dia mesti bismillah kemudian alhamdulillah kan, mesti. Sebab apa? Kerana dua-dua tu ada hadis dengan lafaz yang sama. Dengan lafaz yang sama. Kullu amrin zibalin lam yubda bilhamdillah fahuwa abtar. Sama. Semua perkara yang punya manfaat, punya kepentingan tak mula dengan satu dengan bismillah, lagi satu dengan alhamdulillah, maka ia terpotong. Cumanya dari sudut sanad, yang bismillah ni kuat, yang alhamdulillah lemah. Tapi tengok ulama kita sekalipun hadis tu lemah tapi masih digunakan. Kerana manhaj para ulama kita yang dulu-dulu, manhajnya nak beramal dengan hadis, bukan nak buang hadis. Itu yang beza sikit lah dengan ulama zaman sekarang. Sebahagian lah kan, ulama zaman kita ni sebahagiannya suka tolak tepi. Ulama dulu dah. Ni contoh yang cukup jelas diamal sampai sekarang. Hadis bismillah itu yang sahih, yang kuat. Hadis alhamdulillah itu lemah. Tetapi dari sudut amalan, amal sekali. Cuma kerana bismillah tu kuat, diutamakan bismillah. Alhamdulillah tu lemah, dikemudiankan. Itu je. Malahan diutamakan atas salawat ala Nabi. Itu kan? Itu manhaj berbeza. Ulama dulu selagi boleh beramal dengan hadis. Ulama setengah lah yang tak apa nak tepat sikit kan. Agak-agak boleh lemah tu, kasih lemah, buang tepi. Buat kitab lagi kan, tulis kitab lagi hadis dhaif. Padahal Imam Ahmad ni hebat hadis dia. Kau baca tengok musnad Imam Ahmad, berapa banyak hadis yang dhaif. Dia tak tahu ke dhaif? Dia tahu dhaif, tetapi dia tulis juga. Ada banyak sebab dia. Bila mengaji ilmu hadis, orang akan cerita lah sebab-sebab, banyak sebab. Dimasukkan juga hadis-hadis yang lemah ni. Hadis lemah bukan hadis maudhu'. Hadis maudhu' sepakat ulama tolak. Yang jadi masalah zaman sekarang ni, hadis dhaif seolah-olah disamakan macam hadis maudhu', hadis palsu. Kat situ masalah besar. Situ masalah besar. Hak duk gaduh sekarang ni kebanyakan itulah masalah dia. Kerana hadis dhaif lemah disamakan dengan maudhu', palsu. Qayyumus samawati wal ard. Ini Imam Nawawi dia puji lagi Allah Subhanahu wa taala. Mudabbir al-khalaiq ajma'in, yang menguruskan segala makhluk keseluruhannya. Ba'isir rusuli, pengutus para rasul, salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin, yang diutuskan kepada sekalian mukallaf, lihidayatihim, untuk beri hidayah kepada
kepada mereka. Jadi ulama kita dulu bismillah, puji Allah, kemudian ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu memang cara ulama dulu tulis. Kita pun kalau boleh ikutlah benda yang sama nah. Jangan lupa bismillah, jangan lupa alhamdulillah, jangan lupa salawat. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyarah, 10 kali Allah beri kat kita. Kita selawat sekali kepada Nabi, Allah doa, Allah takkanlah kata Allah doa kan. Mana Allah kurniakan bagi kita kebaikan tu 10 kali Allah beri kepada kita. Jadi jangan kita lupa selawat. Kata ulama, zaman sekarang ini sudah cukup payah untuk kita jumpa dengan guru-guru yang mursyid, tak, guru-guru yang hak boleh betulkan hati kita. Payah. Maka kata sebahagian ulama, ganti bagi guru mursyid, kalau kamu tak jumpa dia, gantinya adalah dengan selawat atas Nabi. Itu ganti dia nah. Mudah-mudahan kita boleh dapat seperti mana yang Uwais Al-Qarni dapat. Mudah-mudahan dengan selawat tadi ni. Sebab Uwais Al-Qarni dia tak jumpa Nabi, tapi kedudukan dia hebat. Dia tak jumpa Nabi SAW. Uwais Al-Qarni duduk Yaman, tak jumpa Nabi. Tetapi Nabi sendiri pesan kepada Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, esok mau pergi cari Uwais. Hebat Uwais ni. Maksudnya dia tak ada guru yang secara yang kita zaman sekarang ni kita sebut guru mursyid, tak ada. Tapi mudah-mudahan kalau kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita dapat seperti mana yang diberikan kepada Uwais Al-Qarni. Wa bayani syara'i'id din bid-dalail al-qat'iyyah. Ya, Rasul ni diutus kepada kita. Ni hadis yang kita baca ini, hadis 42 buah hadis ni yang sampai kepada kita ni, apa dia tujuannya? Untuk menerangkan agama ini kepada kita, dan juga nak menerangkan syariat-syariat dengan hujah-hujah yang putus, hujah-hujah yang yakin. Wa wadihatil barahin, dan bukti-bukti yang jelas. Ahmaduhu ala jami'i ni'amih, aku puji dia atas sekalian nikmat-nikmatnya. Dia ulang balik pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun kalau boleh banyaklah alhamdulillah, melegakan hati. Kata ulama alhamdulillah ni melegakan jiwa. Kalau sakit darah tinggi, bila kita syukur, insya-Allah. Kerana memang tabiat kita, asal kita ni bersyukur. Kata ulama ahli jiwa kan, ni psikologi, orang psikologi kata manusia ni secara fitrahnya dia ada rasa nak balas. Kalau orang buat baik kat dia ada rasa nak balas balik kebaikan tu. Cuma sebab dia kedeku apa semua, dia tak balas. Macam orang belanja kita makan, kita terasa dah nak balas. Terasa. Saya dah 2 kali dah makan kat kedai mamak baru kat rumah saya tu. Habis makan, itu dah bayar encik. Terasa dalam hati tu, tak boleh lah kalau macam ni tak boleh lah. Asyik dia aja bayar kan. Kita dah terasa ghalat dah. Terasa ghalat. Jadi kita memang fitrah macam tu. Bila orang buat baik kat kita terasa kita rasa nak balas balik kat dia. Cuma biasalah kadang menyakit manusia ni kan. Kalau aku balas lah, rugi pula duit kan. Itu menjadikan kita ni tak mau balas, tapi fitrahnya kita ni nak balas. Maka begitulah dengan Allah SWT, kita ni memang macam tu fitrahnya. Sebab itu kalam pertama keluar daripada jins manusia ni. Maknanya daripada kita ni, bangsa manusia ni, kalam pertama hak keluar alhamdulillah. Itu waris dalam Sahih Bukhari. Tu Adam kita
Jadi mudah-mudahan kita berhenti sekadar itu dulu. Sebanyak kita bincangkan ni dapat kita ambil manfaat yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang minta maaf banyak-banyak. Qul qouli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Allahumma zidna ilma ya Allah warzuqna al-amala bih. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil-muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina maulana Muhammad. Walhamdulillah. Taqabbalallahu minkum.